tersebut boleh balik, adakah kita akan menghabiskan pengajaran kita sampai 27 sampai bulan Julai, sampai habis, after that pentaksiran dan semua dibuat situ, kita cuma nak ambil grade saja. Itu adalah kita buat secara semua sekali metod pengajaran kecuali face to face. Faham tak? So ini bermakna saya rasa all type of the teaching delivery and assessment but not face to face. Dekat sini lah saya tengok ada problem dengan PISA for example. PISA dia ada assessment yang professional body yang dia nak something like the pentaksiran secara face to face dan sebagainya. So yang ni kita akan berbincangkan dengan lebih detail lah. Tetapi kalau kita tengok yang paling penting sekali, adakah lecturer ataupun student kita ready for remote learning? 27 berdasarkan yang saya kata tadi lah. Kita boleh buat all method of teacher delivery berdasarkan kepada course learning outcome ataupun hasil pembelajaran program. Tetapi semua method kita boleh pakai, sama ada kita deliver ataupun sama ada kita buat pentaksiran, sumati, formati dan sebagainya, semua boleh buat. Kecuali kita tak boleh berjumpa dengan student. Sebab student difahamkan di dalam universiti sekarang ni kita ada lebih kurang 4,000 student. Yang tu okey lah. Tetapi kita tak boleh jumpa student sebab dia ada MTM punya arahan penjarakan sosial terhadap perhimpunan. Saya tak tahu lah, mungkin 14 ni walaupun 14 hari bulan ni kita boleh jumpa ataupun MCO dilonggarkan dan sebagainya, tapi kita tak tahu yang tu. Tetapi universiti UUM telah meletakkan kita akan melaksanakan remote learning without face to face sampai ke hujung. That means grade kita akan transmit secara online ataupun pentaksiran dibuat secara online dan sebagainya. Okay? So itu yang penting. So kalau kita tengok di bawah ni, kita boleh gunakan online learning, email, Webex, Zoom, WhatsApp, Telegram, SMS, tag, post pun boleh. Gaya post pun boleh. That's mean gaya post tu yang very remote, yang orang tak dapat access dan sebagainya. Boleh bagi thumb drive. Kalau misalnya contohnya macam kita nak buat pentaksiran macam di STEM, dia ada cooking dan sebagainya. So dekat situ boleh buat di rumah, menggunakan dapur sendiri dan sebagainya lah. Okay? Boleh gunakan community ataupun industri. That's mean delivery dengan assessment dibuat semua secara luar daripada face to face, sama ada secara online, secara post dan sebagainya. So that's why saya kata yang ni more in the ODL mode, tetapi without face to face. Okay, itu adalah jelas lah di situ. So berdasarkan kepada remote learning, of course kita kena tengok beberapa guideline lah yang kita perlu ikut. Yang pertama sekali adalah daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Saya rasa yang ni daripada KPT ni diberi banyak banyak garis panduan lah. So that's why kalender akademik pun berdasarkan kepada KPT punya saranan, arahan dan sebagainya. Kemudian universiti juga membuat garis panduan tersendiri. Biasa semua setiap universiti ada garis panduan yang berbeza. Dan untuk makluman sekarang ni kita telah saya rasa di bawah Prof. Laura sekarang ni kita telah sedang membuat garis panduan untuk pentaksiran. Sebab salah satunya adalah pentaksiran macam mana kita nak buat take home exam dan sebagainya. Saya rasa ada komiti telah dibentuk dan kita akan come out dengan garis panduan lah yang kita akan tengok perbincangan banyak berlaku. So, di samping tu juga saya rasa garis panduan untuk delivery pun dah ada, tapi kita perlu mantapkan, especially kita akan bincang, akhir ni kita akan bincang discussion sesi lah. Okay, apa yang kita perlu mantapkan untuk UUM. Di samping tu juga ada perkara yang penting adalah MQA. MQA juga telah meletakkan, dia bagi fleksibel di situ. Kalau ada keadaan sekarang ni apa yang perlu buat dan sebagainya. Dan salah satu yang paling penting sekali adalah yang kita come out dengan SOW ni dekat ada clause dekat situ. Dia minta pentaksiran tu ataupun dari segi delivery dan sebagainya, macam mana kita nak berjawab dengan panel audit ke depan ni. That's why kita kena come out dengan proses atau prosedur untuk universiti sendirilah. Dekat situlah kita kena letak evidence. Selepas pada kes COVID dan sebagainya, evidence tu kena disimpan. Dan apabila ada panel penilai, contohnya macam tahun depan ataupun 2 tahun lagi dia tanya dari segi ni, this is evidence yang kita perlu simpan lah. That's why kita kena mantapkan betul-betul SOW, SLP dan sebagainya lah. Okay. Di samping tu juga kita kena tengok ASSB dari segi program kita. MBOT juga telah, kalau untuk teknologi, MBOT juga telah mengeluarkan garis panduan, saya rasa boleh rujuk di situ. Dan untuk makluman, UTAC telah pun membuat satu UTAC Headdesk. Saya rasa kalau boleh rujuk semua pilih dia dekat situ lah. Jadi saya rasa staff UTAC
Dia letakkan semua, saya harap semua ada dekat sini lah, yang related dengan teaching and learning lah, boleh tengok dekat situ. Dari segi information, dari segi teaching learning, cara nak buat teaching learning ni dekat mana, after that ada dashboard dan sebagainya lah. Dekat situ kita boleh refer lah. Okay, saya harap website ni akan di-update setiap hari lah dan memberi maklumat-maklumat yang terkini lah. Nanti kalau ada pentaksiran ataupun garis panduan assessment untuk UUM juga akan diletakkan di bahagian ni lah. Jadi semua lecturer ataupun staff akan dapat merujuk. Okey, sebelum kita decide bahagian yang sebelum ni, adakah ready ni bermaksud adakah lecturer kita ready ataupun student kita ready? Apa maksud ready? That's why sebelum kita nak decide ni, kita telah pun membuat siasat pada awal selepas mungkin selepas 18 hari bulan tu, kita telah membuat beberapa inisiatif di mana kita buat questionnaire survey. Okay. So dia ada satu survey, siasat dihandle oleh UTAC, adalah survey berkaitan dengan kesediaan pensyarah. Satu lagi adalah kita dipertanggungjawabkan kepada UUMIT, yang tu survey dibuat oleh untuk melihat kesediaan pelajar. Saya nak tunjuk sikit dengan dapatan untuk kesediaan pensyarah kita, especially di UUM. So kalau kita tengok minnya adalah 3.85, dan kalau kita tengok kita ada lebih kurang 1,200, 300 lebih kurang lecturer kita. So yang menjawab soalan ni ataupun survey ni adalah 99%. Saya rasa more than yang tak jawab pun saya rasa dalam 10, 15 orang, 20 orang tu lah, 99%. Jadi dari segi sampel ataupun dari segi responden yang menjawab adalah tinggi lah. Dan kita boleh tengok 3.85 kita assume that the lecturer ready. Tetapi kita mengandaikan bahawa masa dia jawab tu dia duduk dalam kampus. Okay? Tetapi selepas pada perbincangan yang lebih panjang lagi, masa dia jawab tu 3.85 tu looks like we are ready. Tetapi bila kita balik duduk di rumah selama seminggu, dua minggu, ada isu-isu lain yang timbul. Actually untuk lecturer nanti kita bincang berkaitan dengan student. Nombor satu, kalau dia duduk dalam kampus, dia jawab masa dia duduk dalam kampus, is okay. Tapi dia tengok bila dia jawab di rumah dia, mungkin dalam lecture tersebut, kita kena tengok. Contohnya macam internet, kalau di dalam kampus, of course internet saya rasa disokong oleh telekom punya line sekarang ni, tidak ada masalah. Tetapi bila dia duduk dekat rumah, dia nak mengajar dekat rumah, kita tengok sebab dekat lecturer pun dah ada variety. Contohnya lecturer yang ada internet yang laju, ada pakai streaming, Unify dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi ada juga yang ada remote area yang saya rasa dia punya low internet access pun tak ada kan. So yang tu masalah kita kena fikir macam mana nak buat dari segi lecturer. So dari segi infra pula, dari segi komputer yang ada kepada pensyarah, biasanya komputer sekarang ni adalah personal daripada pensyarah. So dekat situ ada yang komputer yang baik, ada komputer yang low spec dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga, masa dia jawab questionnaire, dia assume komputer tu adalah belong to dia, lecturer tu, dan lecturer tu boleh deliver dengan baik. Tetapi apabila dia balik rumah, masalah dia kita tengok ni. Sekarang ni anak-anak ataupun dan sebagainya, dia pun KPM, Kementerian Pendidikan untuk budak sekolah rendah dan sebagainya juga melaksanakan pengajaran secara online. Jadi komputer ni terpaksa di-share lagi dengan family, dengan student dan sebagainya lah. So satu lagi dari segi infra, dia kena share family. That's why kesediaan untuk mengajar tak jadi macam apa yang dia jawab sebelum ni. Bila dia jawab, dia assume that the komputer dia tak ada isu-isu yang lain lah. Ada consideration ni, ada lain-lain lah. So that's why kita kena tengok betul-betul. Is it the lecturer ready to deliver the teaching, learning and assessment? Kita berbanding kepada satu pihak lagi adalah untuk pelajar. Pelajar ni sebenarnya kita ada lebih kurang 18,000, 16, 18. So kalau kita tengok dari segi lecturer, dari segi readiness pula kita tengok lecturer, daripada student. So selepas UMIT buat questionnaire dan sebagainya, saya rasa lebih kurang 4,000 yang ada dekat 4,000 student daripada 4,000 student ada di dalam kampus. After that ada juga student yang dikeluar dan sebagainya lah. Tetapi kalau kita tengok dekat situ dalam 18,000 tu saya nampak half
separuh kalau data dulu lah, mungkin sekarang ini berbeza, separuh yang tak dapat akses internet dengan baik lah. Tetapi walau bagaimanapun dia ada no profile dekat sini. Dia ada no profile, dia bila kita trace student dia hilang. Dia tak tahu apa dia jadi sekarang. Bila kita bagi questionnaire pun tak jawab. Lepas tu student dia ada beberapa kategori. Bila dia jawab questionnaire, kategori adalah good internet, moderate ataupun low ataupun no connection. Lepas tu infra dari segi kesediaan dia untuk menggunakan secara online tu dia ada variety. Internet yang rendah, tinggi, notebook yang lama dan sebagainya. Satu lagi kita consider juga home environment, especially untuk B40 ya. Environment dia kadang-kadang ada juga pelajar kita yang terpaksa berkongsi 10 orang satu bilik, satu rumah bila semua balik kan. So isu-isu ni yang kita kena tengok. Ada juga kita dapat pelajar-pelajar kita juga terpaksa kena kerja untuk tanggung family dia during the COVID kan. So isu-isu ni, dan kalau kita tengok ada juga yang berkaitan dengan mental health. Yang ni kita nak tengok readiness of our student lah. Okay. So sebelum kita tengok kita nak design curriculum dan sebagainya, syllabus dan sebagainya, SOW, this is the perkara yang kita akan tengok lah sebelum kita tengok the actual case. So yang ni saya share apa yang slide yang Dr. Fuzia maklum yang telah buat pada saya dalam last week. So dari segi access to the computer, student kita tengok dari segi student kita boleh access the computer. Do the student have access the computer, laptop dan sebagainya. Kadang-kadang student tu dia tak ada komputer, dia ada mobile. Kemudian internet pun ada variety, ada yang yang boleh ada komputer pun tak ada internet kan. So ini adalah variety. Dan kalau saya rasa worst case tu yang remote tu, yang memang student tak boleh buat apa pun. Dia duduk kat rumah, dia mengharapkan teaching method yang lain lah. So dari segi student profile, mungkin juga kita boleh profilekan student kita dalam bentuk begini. Dia ada 4 kategori student kita. So student yang pertama sekali adalah in-campus student. In-campus student ni kita assume that satu kelas tu ada 60 orang. Ni kita talking about the kelas kita, kita ambil case kelas kita kan. Kita ada 60 orang student. So kita kena profile kelas kita. Kalau contohnya macam in-campus, saya rasa sekarang ni di dalam kampus kita ada 4,000 student dalam kampus yang kita bagi makan dan sebagainya, tapi pengajaran belum bermula lagi. Dan saya difahamkan student-student tu not only dekat UM, ada juga dekat universiti yang lain yang dah cakap seorang-seorang. Okay? Dah mula cakap seorang-seorang sebab tak ada rooming kan. Dia duduk dekat look side dia dikurung dalam kampus tapi pengajaran tak berlaku. Semua dia hari-hari dia makan, time makan dia makan, lepas tu dia balik. Lepas tu sebab pengajaran belum lagi berlaku. Okay. Especially kalau macam kita 27 hari bulan ni baru kita bagi pengajaran. Tapi sekarang ni apa student nak buat kan? So itu adalah isu-isu yang timbul lah. Saya rujuk pada universiti lain lah. Mungkin UM saya tak tahulah. Mungkin dia ada kes-kes yang tersegi, mungkin is okay lah. Tetapi sekarang ni mungkin HEPA sekarang ni saya rasa dia membuat beberapa aktiviti lah yang tak bagi student boring dan sebagainya lah. Okay. Tapi untuk kita difahamkan kita akan mengajar mula 27 April. Tetapi ada juga cadangan bukan UM tapi di peringkat yang lain 14 bila MCO ditamatkan, kita universiti cuba akan membawa pulang student-student ni 14 April. That means sekarang ni kita ada 4,000 ni akan dibawa pulang. Tetapi depend kepada persetujuan KPT, persetujuan MKM, persetujuan universiti. Membawa pulang ni bermaksud membawa pulang dengan penuh security lah. Mungkin bagi bas dan sebagainya lah. Saya tak rujuk pada UM tapi saya rujuk kepada pandangan dengan perbincangan dengan semua universiti. Ada yang nak buat itu sebab kalau kita tengok ada universiti yang terpaksa ada 10,000 student, kita ada 4,000. Kalau ada setengah yang 500 is okay lah. Yang ni dari segi cost, dari segi barisan harapan punya di universiti tu, especially pengetua INASIS, HEPA, hari-hari dia letih lah dia punya ni kan. So that's why ada cadangan untuk mengurangkan atau membawa balik student ni selepas 14 hari bulan tamat NCO. Kalau NCO diteruskan, saya tak tahulah. Ini adalah perbincangan. Tetapi dalam kita talking about the teaching and learning, so case ini tak ada. Sebab kita tak boleh buat face to face. That means saya letakkan student kita kosong over 60 kalau kelas kita ada 60 lah. Jadi kita tak boleh buat assignment ataupun kita tak boleh buat pembelajaran secara yang normal lah. Itu satu.
Okey, kita tengok kes yang kedua. Kes yang kedua, that's why saya rasa setiap pensyarah kalau kita nak tengok, kalau betul-betul kita nak redesign kita punya scheme of work, kita kena pastikan profil lecturer tu sendiri. Contohnya macam kelas saya tak apalah, kelas saya master ada lebih kurang 15 orang. Dia bolehlah profil dengan mudah. Sebab bila saya profil student saya, that means saya bernasib baik sebab student saya semua dekat strong internet. Sebab student saya adalah student yang duduk dalam kampus, student Arab dan sebagainya, dan tak ada internet. Sebab student saya ada student master, kalau dia duduk luar pun dia bukan golongan B40. Dia pakai limit dan sebagainya lah. That's why saya boleh design yang kes yang strong internet ni. Tak ada masalah bagi saya. Okay. Tetapi ada juga kes dalam 60 ni, 30 macam ni. Yang ada moderate ni. Yang ada moderate ni saya rasa yang ni adalah kita tak boleh design scheme of work based on the yang dasar strong internet. Kita kena design kita punya skill of work ataupun cara pengajaran dengan kaedah yang berbeza. Contohnya 25 orang ni, so that's why kita tengok synchronous, kalau dia boleh kadang-kadang dia boleh dapat internet kadang ataupun saya tertarik dengan satu pendekatan yang dibuat oleh Prof Karim, Prof Abdul Karim. So dia mencadangkan ataupun dia beri satu talk berkaitan dengan macam mana kita nak mengajar untuk moderate internet menggunakan WhatsApp, Telegram. Ini adalah metod-metodnya lah. So saya rasa dalam SOW juga delivery method cara macam ni lah, tapi for that student. That's why saya kata bila COVID ni berlaku, kerja lecturer bukannya lebih mudah, lagi susah. Sebab kita nak design all the sebenarnya kita nak bagi CLO student tercapai, tetapi sekarang ni tak macam dulu. Dulu kita duduk dekat kampus, satu method je pengajaran sebab semua dekat situ. Tetapi sekarang ni method pembelajarannya adalah different. Okay? So dia ada yang strong internet macam tu, moderate internet macam lain dan sebagainya. So yang ni adalah actually yang very remote. Yang ni lah saya tak tahulah, tapi dari segi teorinya, kalau betul-betul kita nak minta student ni, dia nak access internet tak boleh, kita kena design cara pengajarannya macam ODL lah, ataupun distance learning. Kita kena print material. That's why kalau kita tengok material punya ni, ODL punya garis panduan, dia kena bagi 2 minggu sebelum kelas belajar berjalan dan sebagainya lah. So yang ni order procedure. Kita boleh bagi send pen drive ke, ataupun kita boleh bagi apa-apa bahan lah, through postage dan sebagainya. Nampak macam kita ada setiap pensyarah dia ada different learning style ataupun listener profile. Macam kes saya bernasib baik sebab student saya macam ni. Tapi bagaimana pula dengan lecturer yang ada student yang strong internet pun ada, moderate internet pun ada, dengan remote pun ada. That's mean dia kena design learning material ataupun cara pengajaran yang 3 jenis method. SOW pun 3 lah nanti. Okey, tetapi yang ni masih lagi dibincangkan. Bagaimana pula dengan pentaksiran? Jadi pentaksiran biasanya ada yang dipersetujui, kita ambil pentaksiran yang paling lower sekali. Walau kita mengajar begini, moderate macam ni, tetapi pentaksiran dia yang paling lower yang mana dapat dicapai oleh pelajar yang paling lower sekali lah. Mungkin kalau di sini tak boleh buat online lah kalau kita nak buat ni. Walaupun kita mengajar secara online, tapi pentaksiran yang akhir sekali, mungkin dari segi pentaksiran cara yang terakhir, yang terendah sekali sudah boleh akses. That's mean sampai ada remote lah. Walau bagaimanapun, saya rasa yang ni adalah satu jawatankuasa akan tengok dekat sini yang diketuai oleh Prof Nora. So Prof Nora mungkin ataupun grup akan bagi garis panduan lah macam mana pentaksiran berlaku lah. So next, yang ni saya rasa slide ni pun slide daripada Dr. Fuzia. Saya rasa dah tegang dengan detail. Tapi saya cuma ambil, cuba saya nak recap balik sebab saya nak hubungkan dengan SOW. Okay, yang ni adalah slide Dr. Fuzia. Dari segi who are our student, how are they? Dia boleh pun access kalender internet service bagaimana yang saya kata tadi lah. Do we share LMS tu ready or not ready dan sebagainya lah. Ya. Okay. So dan kalau kita tengok berbalik kepada tadi dan kita tengok garis panduan yang dibuat oleh KPT, no one size fits all. Yang ni saya nampak Datuk Saleh telah pun di bawah dia letak lah. That means kreativiti universiti itu sendiri ataupun dekan tu sendiri sampai ke kreativiti pensyarah dalam silibus tu sendiri. Ataupun kalau pensyarah tu dia ada kumpulan khusus, kena bincang lah dengan kumpulan khusus. Bukannya kumpulan khusus ni maksud dia ada grup A, B, C, D kan. So dalam grup tu kena bincang lah, pensyarah khusus kena bincang lah, come out dengan
learning how to deliver dengan how to access untuk student dia, untuk kita nak settlekan dalam masa COVID ni aja. Lepas tu bila come out dengan A201, saya rasa yang tu dah cerita lain. Kita kena come out dengan benda lain. Tapi apa yang kita bincang sekarang ni, kita akan settle dalam masa COVID, that's mean bermula pada 27 sampai bulan Ogos. Okay. Yang ni saya rasa proses and product basic foundation in the construction alignment. Yang ni saya rasa Dr. Pujah telah pun bagi dia punya slide dulu dan dia bincang dengan lebih detail. Saya rasa saya tak mau bincang dengan lebih detail. Tetapi basically apabila kita nak buat satu kursus, tak kisahlah kursus tu jenis apa kursus, type kursus dan sebagainya, kita kena study the topic and learning outcome. Yang pertama sekali learning outcome. Yang learning outcome ni kita boleh tengok dua, tengok CLO, course learning outcome. At the same time kalau kita tengok learning outcome cluster yang kita ada sekarang ni, MQF2 tu, dari segi 11 cluster tu, sama ada dari segi cognitive understand atau dari segi practical, dari segi entrepreneur communication dan sebagainya lah. So dua benda tu lah kita kena tengok. Satu CLO tahap belum, satu lagi adalah sebelah learning cluster. Sebab yang ni semua saya rasa dengan OBE hari ni, sebab orang OBE dah faham lah apa yang patut buat ni. Okay. Selepas tu based on the learning outcome ni, kita kena study the topic dengan learning outcome. So saya rasa penyalaran program OBE yang saya dengan Dr. Izzuan pernah bagi taklimat, sama ada kita boleh buat kita punya syllabus ataupun SOW, kita boleh buat based on the topic. Okay. Contohnya kita kalau sekarang ni kita ada 14 minggu, kalau topik kita ada 10, kita boleh pecahkan 10 topik jadi SOW. Ataupun kita boleh buat based on the topik. Kalau 14 minggu, topik 1, minggu 1 sampai minggu 14 dia boleh pecah. It's up to ni lah. Yang ni adalah dalam keadaan biasa. So dalam topik tu juga kita kena create activity. Sebab dalam pembelajaran kita kena ada 3. Nombor 1, kita kena ada syllabus ataupun bahan pengajaran yang baik dalam tu. Lepas tu bukan setakat itu saja, kita kena ada something like the activity. Contohnya forum, formative assessment untuk nak chatting dan sebagainya, untuk nak memahami bahan material yang kita bagi itulah. Dan nombor 3, kita kena ada assessment lah. Okay. So dekat sini learning activity kita kena create lah. Siapa yang pernah buat MOOC dia tahulah. Dalam MOOC tu dia kena ada 3 sekali. Bukannya dia tak boleh ada satu tapi assessment tak ada, tetapi untuk keseluruhan. Kemudian di sini kita kena ada engagement dengan pelajar. After that, last sekali kita ada summary assessment yang kita nak ambil grade dan sebagainya lah. Okay. So ini adalah proses on product. Challenge kita sekarang ni adalah kita nak hasilkan yang ini, nak bagi grade, sama ada grade tersebut dia dapat grade A, B, sebab kita dah berada di separuh. Okay. Challenge kita nak mengajar pun belum habis, pentaksiran pun belum habis. That's why kita challenge pensyarah kita untuk A192 ni adalah untuk dapat yang ni, after that transmit the grade kepada HAA, tetapi make sure that semua nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni capai dengan jaya ni. Sebab kita nak tengok hasil kita dengan benchmarknya kalau boleh lah. Okay. Hasil pembelajaran untuk semester lepas dengan semester sekarang ni adalah boleh capai equal lah. Okay. Yang ni saya rasa slide yang atas ni saya rasa kita dah faham. Saya harap kita faham. Lepas ni kita discuss kita understand the learner, kita faham profile learner dan sebagainya. So sekarang ni kita masuk kepada scheme of work. Okay. Kalau kita tengok dari scheme of work, so apa maksud scheme of work? Basically scheme of work ni adalah planning lah. Kalau kita nak tengok in the classroom, okay, in the classroom, so kita tengok yang bawah ni lah, yang semua ni. So question ada student, lepas tu what is your aim, after that apa yang kita nak produce, apa yang kita nak buat, apa resource-nya, how long, berapa lama ni, yang ni adalah SLC dan sebagainya lah. Okay. So isu kita sekarang ni adalah, kalau kita tengok saya rasa yang ni group OBE dah tahu yang ni adalah interface untuk OBE. Sebenarnya untuk subjek-subjek yang telah kita lulus dalam OBE, dia ada dah scheme of work. Tetapi scheme of work ni dia ada format dia macam tu lah. Nombor 1, dia ada topik. Kalau ada yang buat by weeks, ada by topik. Dekat topik tu dia letak, kalau tengok kat bawah ni adalah subtopik. Okay, yang ni subtopik. Okay, selepas subtopik ni dia ada course learning outcome. Lepas tu teaching method. Yang ni untuk every topik. Kalau kita turun ke bawah ni,
Dia akan ada macam tu lah. Dan dekat sini apa nak buat ni, dekat sistem OBE dia dah calculate dah berapa SLT, berapa banyak. Kalau misalnya apa ni assessment, berapa banyak assessment semua dah berlaku, dah ada kat sini. Okey. Tapi masalahnya sekarang adalah SOW ni adalah untuk the whole semester. That means untuk 14 pengajian. Apa yang berlaku untuk time of crisis ni adalah SOW untuk yang mana before 18 March 2020 ataupun 5 atau 6 minggu, yang tu dah okey lah. Kita assume that the lecturer dia mengajar berdasarkan SOW yang lama ataupun yang OBE. The problem now, sekarang ni bila kita sampai, kita nak mula kelas 27 ataupun 27 April ni, kita dah memang pakai SOW yang ini. Sebab SOW ini adalah khas untuk pelajar kita duduk di dalam kampus. Kalau dia nak pakai blended learning, SS blended learning dia boleh dicapai, dia tak ada yang kategori. That's why bila kita sampai dekat after 27 April, yang kita tengok profiling student kita, ada yang boleh capai internet, ada yang moderate, ada yang tak boleh langsung. That means SOW dia tak boleh jadi macam ni lah. Tak boleh ikut yang ini. That's why kita kena revise SOW based on this one. Berdasarkan look like semacam kita punya words lagi susah lah. That means kita kena, kalau macam case macam saya ada satu group yang semua strong internet. It's okay. Saya boleh design satu method of SOW yang strong internet. Tetapi kalau lecturer ada 100 student, okay, tetapi dia ada case yang macam ni. Kalau case yang macam ni, 30 orang strong internet, 25 orang moderate internet, after that 5 people yang very remote dan sebagainya. So dia kena come out dengan different method lah. Kalau kita tengok SOW ni after ni, that's why kita kena tengok current scenario ni lah. Kita kena design the different skill of work lah. Okay. So, yang ni saya rasa okey, ada yang bertanya berkaitan dengan SLT dan sebagainya. Saya nampak SLT, CLO dan sebagainya, dia tak berubah dari segi formula. Okay? Dari segi formula dan sebagainya. So, SLT dalam MQA, saya rasa kalau dia ada 3 kredit, pentadbiran tak berubah. Cuma yang nak ubah adalah teaching method nak disesuaikan dengan SLT tersebut. Okey. Yang ni saya rasa kalau kita tengok slide Dr. Pujah, dan ada juga saya berbincang dengan Dr. Pujah. Kalau dulu SOW kita based on ajar minggu-minggu. Okay? Tetapi one of the suggestion yang kita boleh buat, kita mungkin tak boleh buat macam tu sebab kita cuba reducekan kita buat modular ataupun micro learning dan sebagainya lah. One of the method yang macam ni. Kita kumpulkan CLO. Yang ni adalah untuk yang selepas bukannya daripada mula. Yang mula dari minggu 1 hingga minggu 6 dah settle is okay. Tetapi daripada minggu 27 April sampai ni kita kena redesign balik. Mungkin kita boleh tengok dari segi course learning outcome based on the course yang berbaki course learning outcome. Jadi kita kena kumpulkan tu dan kita tengok Kahoot dan boleh buat Kahoot dan sebagainya. After that CLO. So dari segi CLO yang kedua, kalau kita tengok yang ni CLO 1 explain, A3 ni adalah efektif lah. Okay, kalau kita guna explain, dia punya belum, dia ada efektif, dia ada cognitive. So kalau efektif mungkin kita kena tengok communication untuk assessment. So ini adalah method-method yang kita boleh buat sekiranya kalau dia ada good access internet. Tetapi kalau lah student kita tak ada good access internet, dia tak boleh buat macam ni, dia kena come out dengan other thing lah. So yang mana boleh pakai webex dan sebagainya, it's okay. Tetapi kalau misalnya yang remote tu, so that means kita kena ada SOW, skill of work yang khas untuk budak tu. Ataupun kalau budak tu ada 5 orang ataupun 3 orang, kita kena trace lah. Otherwise kita minta dia gugur khusus lah, kalau tak boleh sangat lah. So ini adalah creativity lecture. Okay, yang nombor 2 ni, CLO nombor 2, analyze C4. Okay, dia ada critical thinking, problem solving, solution design, apa dia buat lah. Mungkin CLO ni, dan CLO 3 dia ada practical dan sebagainya lah. So, looks like macam kita dah divide lesson, kita dah faham dalam berbaki dalam lebih kurang 6 minggu yang sampai kita nak exam. Ini adalah contoh-contoh yang kita boleh buat. Kita tak boleh mengajar macam dulu, tetapi kita boleh segmentkan kita punya ni based on CLO, ataupun kita segmentkan based on the topic, tetapi dengan kaedah pengajaran yang pelbagai lah. Kita nak relate balik dengan, okay, kalau macam tu kita tengok kita tengok dari segi SOW, macam saya katakan sekarang ni saya rasa
berdasarkan COVID ni, kerja pensyarah akan lebih sukar lagi. Okay? Sebab kita sekarang ni untuk dalam masa 6 minggu ni je. Sebab dalam masa 7 hingga dalam 6 ataupun kalau kita tengok dalam kalender akademik 12 minggu untuk UUM 12 minggu ni inilah kita kena redesign our SOW based on the normal student, moderate student, remote student. Dan this one should be documented. Okay, documented sebab dekat MQA punya pelaksanaan dia kata dia bagi fleksibel untuk kita buat something yang kreatif, tetapi make sure that apa yang kita buat perubahan dan sebagainya kita kena dokumen, dan selepas tu untuk auditor panel audit ke depan tu kita kena compile selaras dan report balik kepada MQA dan sebagainya bila di audit. So saya rasa ini adalah penting lah. So that means looks like yang ni saya rasa saya kena bincang dengan guru OBE dari segi skin over tu macam mana dia punya dia punya format dan sebagainya, tetapi of course skin over ni dia kena pecah 3. Satu dari segi normal student, moderate student macam mana, dan remote student macam mana. Okay, dia ada 3 kategori, 3 skin over. So yang ni untuk khas untuk COVID saja. Yang mana nasib lah kalau misalnya pensyarah tersebut tidak ada pelajar yang macam ni, dia cuma ada 2 saja, is okay. Tapi kalau pelajar macam saya ni, dia cuma ada 1 dah, iaitu apalah saya boleh gunakan metod yang normal lah. Okay. Ada yang bertanya berkaitan dengan student learning time. Apa maksud student learning time? So student learning time saya rasa dari segi calculation ni tak berubah. Metod pengajaran berubah. SLT kalau dia kata dia buat assessment macam tu ataupun dia buat ni sama, tetapi kita kena tengoklah dengan keadaan apa jenis assessment, berapa banyak levelnya dan sebagainya lah. Jadi saya rasa SLT mungkin kita boleh bincang detail. Tetapi yang ni saya rasa yang ni adalah normal SLT lah. Yang ni saya rasa yang ni saya dah bagi tahu SLT yang how we calculate apa masuk 40 credit hours dan sebagainya lah. 40 jam diligence yang ni saya tak mau ulang lah. Tapi yang penting sekali SLT ni dia merangkumi, kalau kita tengok yang ni dia merangkumi delivery, activity dengan assessment 3. Dengan satu lagi ada yang ini, yang independent learning tu. Include preparation time, they call it the preparation time. Preparation independent learning. Preparation ni ada 2, satu independent learning untuk pengajaran ataupun delivery, satu lagi preparation time untuk assess tu. Contohnya macam kita buat 3 final exam 3 jam yang dapat 40 markah untuk final exam. So 3 jam kita menjawab soalan dan lebih kurang 10 jam kita prepare tu menjawab soalan. Itu dia di 13 jam. Saya rasa yang ni saya rasa group OBE dah mahir dengan SFT. Yang ni adalah detailnya. So yang ni adalah SFT untuk macam mana kita nak habiskan dalam 120 kredit dan sebagainya. So saya rasa yang ni masih lagi ni. Cuma sekarang ni SFT kita isu kita sekarang ni adalah kita nak berbakikan lagi yang separuh semester lagi, ataupun kalau kita tengok kalender akademik kita 12 minggu tu. Macam mana nak settle tu, kita kena redesign the scheme of work, redesign the SLT, tetapi make sure that CLO dengan learning outcome cluster kena ikut sama lah. Okay? Kita, kalau boleh kita jangan ubah lah learning outcome cluster. Yang kita ubahkan cuma scheme of work saja berdasarkan pada SLT ya. Okay? So saya rasa yang ni adalah normal credit hours, SLT delivery, after that SLT assessment. Taksiran dekat sini lah. Kalau dia misalnya kalau 120 kredit banyak mana dia nak mentaksir dan sebagainya, this is a normal thing. Yang ni bentuk-bentuk SLT, kalau yang ni lecture tutorial, yang ni saya rasa slide ni adalah slide SLT yang lama, saya tak mau bincang detail lah kat sini. Okay, yang ni okay. Satu lagi saya rasa ada juga student ataupun pensyarah yang handle practicum dan sebagainya. Okay. So untuk pengajaran biasa, saya rasa yang ni pun saya dah bagi taklimat apa beza student learning time dengan effective learning time. Dari secara ringkasnya student learning time ni yang kita calculate SLT based on student yang ada dekat kita. Okay, contohnya macam dia datang kelas seminggu, lepas tu hari Ahad, hari Selasa, hari Rabu, sejam, 3 credit hours, 3 jam seminggu, something like that. Okay. Tetapi untuk student-student yang praktikum dan sebagainya, dia akan jadi effective learning time. Effective learning time ni maksud dia student yang dia masuk dekat praktikum ataupun dia buat latihan industri. After that dia masuk pukul 8, dia keluar pukul 5. Okay, dia tak ikut SLT tapi dia ikut LLT. Tetapi yang ni adalah untuk 2I, 3I dan sebagainya. Calculation yang dia based on the, kalau kita tengok di sini lah, dia bergantung kepada industri tersebut lah. Kalau kita tengok dalam
U2I punya ni dia letak 80%, tetapi kita boleh letak 50% tengok pada nature industri tersebut. Contohnya kita kalau 50% ni dia kerja ataupun student masuk untuk training 8 sampai pukul 5. Okay. So that's mean 8 jam, tetapi of course kita tak ambil 8 jam at the time tu, kita ambil 50%, that mean 4 jam je dia bekerja. 4 jam ni convert balik kepada SLT kita dan sebagainya lah. So saya rasa yang ni kita tak perlu bincang detail, saya rasa grup-grup penyelaras OBE dah faham how to calculate this one. Dan yang penting yang ni adalah pengeraan jam pembelajar ni berdasarkan pada course, delivery method dengan assessment lah, 3 tu. Okay. So yang ni adalah relate. Saya rasa yang ni telah pun dibincangkan di Meta. Saya rasa di Meta adalah majlis e-pembelajaran. So cuba kita tengok yang ni kita fokus kepada online learning saja. Online, dia tak ada cara ODL, cara post dan taklah. Kita nak kena faham dari segi online learning ni dia ada dua. Satu synchronous, satu asynchronous. Ini adalah contoh gambaran lah macam mana kita nak deliver menggunakan online learning. Okay, menggunakan online learning. Ini adalah gambar aja kita tengok. Kita go through one by one. So, kita tengok yang ni telesidang, Webex ke Zoom dan sebagainya, audio masa nyata yang macam saya buat sekarang ni. Okay? Saya pakai Webex dan sebagainya. So, saya pakai Webex. So, pembelajaran masa berdurasi 1 jam. Okay? So, kalau berdurasi 1 jam, look like macam saya mengajar 1 jam, sama SFT saya mengajar di dalam kelas 1 jam. Sebab saya boleh kita cuba bezakan dengan yang ada yang confuse. Apa beza 10 minit dengan 1 jam? Yang tanya 1 jam sama tak dengan 1 jam pengajaran? Kalau saya pakai Webex, Zoom dan sebagainya, maksudnya kita buat webinar dan sebagainya, 1 jam pengajaran di kelas sama dengan pembelajaran maya yang macam saya buat ni. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu yang ni adalah segerak, yang ni adalah tidak segerak. Segerak ni synchronous, yang ni unsynchronous. Okey. Synchronous ni maksudnya real time. Kita buat masa tu berlaku. Tidak segerak ni maksudnya kita bagi bahan, budak akses bahan malam dan sebagainya. Yang ni bukan just in time, bukan real time. Okey, itu bezanya. Okey, kita tengok dekat situ. Bila kita nak buat pembelajaran masa berdurasi 1 jam ni, kita boleh buat audio saja, kita boleh buat webinar dan sebagainya. Looks like kalau kita buat 3 jam lah SLT kita. Okay. Dalam masa yang sama juga, SLT-nya bukannya kita based on kita mengajar face to face, tetapi dia ada aktiviti yang lain. Contohnya yang ini, kita ada perbincangan. Kalau kita tengok SLT kita based on the perbincangan forum, kita boleh buat aktiviti bergerak perbincangan, perbahasan, consultation. Ini adalah kita gabungkan dekat sini adalah independent learning dengan learning delivery yang kita buat tu lah. So kalau misalnya 42 jam kita mengajar, another 42 jam lagi boleh duduk kat sini. Kalau siapa, saya rasa guru OBE faham 42 jam kalau 3 kredit, 42 jam mengajar, 42 jam adalah independent learning, memahami pelajaran untuk dapat ilmu tersebut, another 42 hours, and another 30 hours tu adalah untuk assessment. 42 campur 36 adalah 120. Okey, untuk aktiviti segerak je kita boleh libatkan masa pelajar dalam independent learning yang another 42 hours letak kat sini. That's why kita boleh tengok masa pembelajaran dia akan jadi complete 120 jam ataupun 3 credit hours. Dalam masa yang sama juga kita boleh buat aplikasi yang lain untuk kita nak buat assessment dan sebagainya. Kita boleh pakai Padlet, kita boleh pakai Kahoot, nak buat quiz, online quiz dan sebagainya. So yang ni biasanya kita menggunakan teknologi. Like ni saya fokus more in yang dapat strong access internet or moderate access internet only. Yang tu je. Yang mana yang tak dapat access internet memang tak boleh buat yang ni. Dia kena buat ODL, dia kena post, dia kena bahas. Saya yang tu kes-kes saya tak tahu lah. That's why sampai sekarang saya tak dapat berapa banyak pelajar yang macam tu. Bila kita bagi survey, pelajar tak jawab, kita tak tahu yang tu. Okay. So yang penting sekarang ni, lecturer kena design SOW based on the profile of the lecturer. Ini adalah untuk online. Okey. Kita berbalik kepada tidak segerak. Tidak segerak dekat sini bahan pembelajaran yang berdurasi 1 jam atau video. Okey, yang ni kita tengok. Kita buat Maya, Webex 1 jam bersamaan SLT 1 jam. Tetapi yang ni apa maksud 10 minit di sini? 10 minit ni adalah compress video ataupun video macam kita buat MOOC tu kita tak macam dekat sini ni.
bila kita buat bahan maya, of course kita tanya khabar, kita tanya apa khabar, macam mana dengan lu, kita talking about the scenario dan sebagainya, baru kita memula pengajaran. That's why ini dia 1 jam pembelajaran bersamaan dengan 1 jam maya. Tetapi kalau video yang kompres ni, biasanya kalau kita tengok, ini adalah kita ambil garis panduan daripada Meta ataupun MOOC punya garis panduan. Kalau kompres tu 10 hingga 12 minit, masa yang student tu tengok adalah bersamaan dengan saya rasa bersamaan dengan lebih kurang bersamaan dengan lebih kurang 1 jam pembelajaran maya. So biasanya video ni, biasanya kalau kita tengok daripada kita, video ni tak boleh buat sampai 1 jam direct nak student tengok. Saya rasa dia akan jadi cinema, wayang. So that's why kita dah tengok 10 minit. Lepas tengok video 10 minit, kita mengaktifkan gaya pembelajaran yang lain. Contohnya kita minta aktiviti berdasarkan video tersebut. Bila aktiviti dia letak kat sini lah. Okay, 10 minit ni adalah 10 minit atau 12 minit tengok video bersama dengan 1 jam calculation SLT-nya. Tetapi student ni biasanya dia bila tengok 10 minit, dia tak tengok sekali. Dia tengok sekali, lepas tu dia tak faham, dia ulang lagi sekali dan sebagainya lah. Itu depend kepada kemampuan student. Aktiviti ni adalah aktiviti yang bukan segera. That's mean kita bagi forum ataupun kita bagi assessment, dia buat, lepas tu dia hantar balik dan sebagainya. Discussion yang kita tak duduk live dengan kita. So satu lagi, pentaksiran ni pun kita boleh buat pentaksiran pentutusan dalam tempoh seminggu dan sebagainya. Kita bagi pentaksiran, suruh dia buat, after that dia bagi balik pentaksiran tersebut dalam bentuk ni. Yang ni boleh buat. Yang ni saya rasa kita akan bincangkan detail berdasarkan garis panduan yang dibuat oleh Jawatan lah. Macam mana kita nak bagi pentaksiran take home exam, online exam dan sebagainya dekat sini. Online exam dekat sini yang saya rasa yang UMIT nak buat online exam untuk TISA dan sebagainya mungkin kat sini. Okay, tetapi yang ni take home exam yang kita bagi bahan, bagi masa, after that dia jawab balik. Yang online exam yang real time memang segera, dia bukan duduk kat sini. That's why kita kena tengoklah subjek kita sesuai ke tak buat online exam. Nak tentukan sesuai tak buat online exam dan sebagainya, kita kena tengok profile student dulu. Okay. So yang ni kalau saya tengok, kalau garis pandang ODL biasanya ODL ni ini masalah untuk kita nak bagi bahan yang mana student yang berdasarkan ODL yang remote tu. Dia kata kat situ, kita kena bagi bahan kat dia 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelum pengajaran berlaku. So something like that lah, baru dia nak faham dan sebagainya. Okay, yang ni kita akan bincang detail. Ya. Dr. Syah, boleh tanya tak? Boleh. Okay, saya nak tanya yang pasal apa ni, bahan yang asynchronous yang tidak segera ni kan, bahan pembelajaran yang berdurasi 1 jam. Kalau misalnya kita record pembelajaran maya kita record, so adakah dia kira and then kita bagi dekat student, kita tukar jadikan video lah. So dia jadi lebih daripada 1 jam atau macam mana? Kalau pembelajaran maya yang kita record, yang kita bagi selamat datang student, kita talking about the macam mana sihat, kata sihat hari ni, lepas tu kita bincang more in bukan fokus macam yang 10 minit ni. So dia letak di bahagian audio masa nyata dekat sini, walaupun kita bentuk pengajaran dia dalam bentuk maya lah. Maksudnya kita bagi webex macam saya cakap sekarang lah. Saya duplicate bagi kat student, dia akan masuk dekat sini. Sebab dia tengok cara sini. Sebab yang maksudnya yang 10 minit ni adalah bahan pembelajaran macam MOOC yang berfokus tu. Yang memang dia datang dekat UTSC, dia talk CLO, bukan setakat UTSC lah, yang memang berfokus lah, yang macam MOOC tu. Okay, Dr. Jeb. Boleh faham. Boleh faham, okay. Any question? Yang faham, maksudnya macam saya buat webex sekarang ni kan. Saya buat webex, saya kat 1 jam. Lepas tu saya bagi video tu dekat student yang lain kan. SLT-nya adalah 1 jam sebab saya bukannya bahan pembelajaran yang berfokus. Saya more in the, saya copy balik apa yang saya buat selama sejam tu. Kalau orang lain masuk pun macam tu jugalah. Okey, Dr. Jack. Satu lagi. Kalau lah misalnya saya buat yang maya ni, tapi saya buat apa ni, sejam, lepas tu saya tak bagi student cakap apa semua tu, saya terang dia manjang, boleh tak dikira sebagai ni? So that's why saya kata dalam dalam pembelajaran tersebut, that's why kita tengok SOW. Okey, sebelum tu Dr. Jack punya SOW macam mana? Adakah nak bercakap saja? Ataupun ada aktiviti lain? That's why kita kena tengok SOW. Ya, sebab saya ajar software. So bila ajar software, memang kebanyakan student memang dia tengoklah cara nak
guna software tu. Jadinya memang bila saya pernah buat, memang student tak bercakap apa, and then dalam 40 minit macam tu lah. Lepas tu saya stop video tu and then saya post dekat student. Yang tu je lah, memang student tak cakap apa lah. Dia just follow je lah. Okay. So, kalau kita design SOW, biasanya macam ni, Dr. Jeb. Biasanya dalam kita nak deliver dekat student, dia ada 3 komponen penting. Nombor 1 adalah bahan pengajaran. Satu, yang macam Dr. Jack kata bagi video, lepas tu dia suruh dia tengok sejam tak cakap apa tu, itu satu. Nombor 2 adalah bahan aktiviti. Aktiviti ni maksud dia selepas dia tengok video tu, what is the engagement? That means dia kena tanya soalan, dia tak faham, dia tanya balik. This is the SLT time untuk aktiviti tu. Kita kena tentulah berdasarkan soalan bahan pengajaran tu berapa SLT untuk aktiviti tersebut. Dia nak tanya, dia nak revise balik, dia ada discussion dengan kawan dia, peer dan sebagainya. Itu yang nombor 2. Yang nombor 3 adalah mungkin dari segi assessment, nak menentukan sama ada pelajar tersebut faham atau tidak dia punya pengajaran tersebut. Assessment ni boleh datang dalam bentuk sumatif ataupun formatif. Kalau dalam bentuk formatif, that means dia tengok bahan pembelajaran tersebut, dia dah dia dah discuss dengan kawan dia, dengan lecturer dan sebagainya. Lepas tu dia ada diberi lagi assessment sampai dalam bentuk formatif. Dia jawab soalan tu, after that lecturer terang balik, dia jawab soalan tu, dia bagi balik jawapan, tapi jawapan tu salah dan sebagainya, lecturer terang balik kenapa salah dan sebagainya. Itu formatif. Tetapi dalam satu keadaan lain kita bagi quiz, kita tak mau bagi formatif, kita terus bagi sumatif, kita ambil grade without the giving the answer. Okay, itu Dr. Jack. Anything? Okay, itu je. Thank you. Ada soalan lain tak? Ada tim-tim yang lain kot nak tanya kan based on that one? Okay, saya nak rumuskan sikit lah. Saya dah disebabkan kita dah tengok slide ni. Okay, saya nak rumuskan sikit dari segi pemahaman berkaitan dengan PG dengan PTS. Assalamualaikum. Okay, Dr. Shah. Yes. Boleh mencelah? Boleh. Apa nama ni, sebelum PKP tu, kalau tak silap HA dia ada minta kursus-kursus yang mana yang mana pakai objektif, yang mana tak pakai objektif. Jadi kalau ikutkan skor kami ni, dia tak ada lah yang pakai multiple choice question tu kan. Tapi disebabkan oleh PKP ni, so kemungkinan besar kita akan pakai multiple choice lah. So macam mana tu? Okay, bila kita pakai multiple choice, macam mana dengan assessment? Assessment is it online 100%? Kalau ikutkan skor kami bagi mostly memang online 100% lah. Maknanya tak ada final lah. Okay, that's why saya katakan sebelum kita buat tu, kita kena tahu profiling student kita dulu. Okay, yang saya beritahu 3 jenis tadi ni. Sebelum kita nak decide nak buat assessment apa tu, kita kena profile student kita. Kalau student kita ada macam saya bagi contoh 60 orang tadi kan, 30 memang fully online, it's okay. 20 moderate. Lepas tu yang 5 orang tu memang tak boleh. So kalau kita bagi kelas kita bagi online assessment, is not fair kan. Dalam siasat Pro Asir dengan Dr. Isha yang ada yang Pro Education kan, dia orang tahu dari segi validity, fairness dan sebagainya. That means bagi pandangan peribadi saya, ada kes macam tu tak boleh diadakan online assessment sebab tak fair dengan orang lain. Kecuali kalau dia orang tu dia Google khususkan dan sebagainya. That's why saya kata dalam assessment ni, dalam pembelajaran kita boleh mengajar dengan pelbagai kaedah berdasarkan CLO dengan LO Learning Outcome Cluster, tetapi berbagai-bagai method lah. Nak pakai online, segerak, tak segerak ataupun moderate, tak ada masalah kat situ. Tetapi bila kita come to the assessment, kita kalau boleh, assessment tu kita ambil the lowest one. The lowest mean assessment dalam 60 student kita, apa yang kemampuan yang bawah sekali yang dia boleh assess dengan cara adil. Kalau nampak budak macam ada kat remote tu, kita kena buat assessment cara remote lah. Tetapi make sure jangan lari daripada CLO dengan Learning Outcome Cluster yang 11 Learning Outcome Cluster lah. Okey, Dr. Faizal. Okey tak? Maknanya ke sini, katakanlah 59 orang student, dia boleh access WhatsApp. Lepas tu kita punya assessment tu kita gunakan online quiz menggunakan katakanlah Google Form. Lepas tu ada seorang yang tak dapat, katakanlah dia balik China.
kan. Okey. Lepas tu yang China ni kalau kita bagi soalan dia menggunakan email, yang lain tu pakai Google Form, kira okey lah tu. Tu macam mana? So yang tu saya rasa dari segi kreativiti pensyarah lah. Kreativiti pensyarah, is it boleh or not? Mungkin kalau kita boleh, okey, yang masalah sekarang ni, kita akan berdepan dengan audit. Is it dari segi fairness yang apa yang kita buat yang macam tu dengan yang seorang tu, is it auditnya sama? Kalau kita boleh justify, kata sama, is okay lah. Kalau kita tak justify, kata dia punya tahap fairness tu tak sama, problem dengan kita lah. That's why kes-kes macam ni saya rasa kita guna budi bicara. Kalau bagi saya lah, kalau disebabkan seorang tu, why not you Google khusus ke ataupun tengoklah macam mana. Walau bagaimanapun saya rasa jawapan Dr. Faizal ni, Dr. Faizal kan, betul tak? Ya, betul. Dr. Faizal, jawapan Dr. Faizal akan dijawab oleh garis panduan yang diketuai oleh Prof. Nora yang meeting semalam ni. Kita akan cover all those things. Yang dalam team tu ada Prof. Asif, ada Dr. Isha, ada ASSB, Dr. Arfah, ada Tisa, Dekan Tisa dan semua tu lah. So satu team akan tengok dan menjawab soalan dengan lebih detail lah. Kalau bertanya personal saya akan ambil the lowest, tetapi kalau ada seorang yang macam tu saya nasihatkan untuk dia Google khusus lah, memang tak boleh pun. Tapi terpulang kepada garis panduan yang kita tengok lah. Okey, Dr. Faizal. Okey, ada satu soalan lagi. Okey. Kata kalau soalan dia sama juga, maknanya kita tak ubah apa-apa. Maknanya benda yang kita tanya tu benda standard. Cuma bezanya student tu dia akan access information tersebut, maknanya dia access dia punya soalan tu berdasarkan kepada masa yang capaian internet dia okey. Maknanya nak katakan segera assessment taklah juga. Nak katakan tak segera pun tak juga. Maknanya assessment tu kita letak masa. Contohnya 2 hari, dalam tempoh 2 hari dia kena jawab. So apabila internet dia okey, dia akan jawablah. Yang ni untuk bagi yang menggunakan Google Form. Lepas tu bagi yang student ni pula, katakan student China ni yang dah balik dekat China, yang mungkin ada masalah dengan Google Form apa semua ni. So kita menggunakan kaedah yang lain, tapi online learning juga, soalan yang sama juga. Yang tu kira okey. Okey, so macam ni Dr. Faizal. That's why saya kata dalam awal pembentangan saya tadi ni, kita akan bahagi kepada dua. Hari ni saya akan tengok more in the concept level dulu. Yang tak detail, kita nak bagi faham konsep level dulu. Okey, yang Dr. Faizal tanya tadi, kita akan buat satu lagi online training, tetapi kita bagi case study kat situ. Yang tu kita akan bincang detail dan kita akan baca bersama dengan garis panduan lah. So saya rasa tak sesuai lah saya jawab hari ni. Kita kena tengok case yang betul tu. Saya rasa jangan risau, Dr. Izzuan akan handlekan satu lagi meeting yang memang kita akan letakkan more in the technical ataupun case study, based on case study. Kita tak pergilah dari segi konsep, dari segi what is a remote learning, no. Yang tu this is today is for the concept. For the next online training kita akan fokus kepada case study. Okay, Dr. Faizal. Okay, terima kasih. Terima kasih. Thank you. So saya rasa yang ni dari segi segerak dan tak segerak, saya rasa kita boleh bincang detail lah dekat sini. So kreativiti pensyarah dekat sini. Okey, saya nak komen sikit lah. Kebanyakan kita kan, dari segi training, dari segi ni, semua kita fokus kepada online learning. Yang kita assume that pelajar tu dapat 100% online learning. Tetapi dia nampak bahan pembelajaran kita kurang yang berkaitan dengan moderate, dengan tak ada access langsung. Saya tak nampak lah banyak yang kita bagi training macam tu lah. So that's why, kecuali saya nampak Prof. Karim. Prof. Karim, dia bagi guna how to use WhatsApp dengan Telegram dengan yang moderate tu. Yang tu saya rasa sesuai. Kalau boleh, kalau tim-tim kita ni, kalau boleh fikir, tapi that's why kita kena tengok profiling lah. Kalau misalnya keperluan yang moderate tu, banyak kan online learning kita train more in the moderate, bukannya yang full. Ataupun kalau misalnya keadaan contohnya macam di tempat-tempat yang terpencil atau universiti yang banyak student dia daripada remote area, ataupun B40, banyakkan kepada B40 punya ataupun training yang berkaitan dengan distance learning dan sebagainya, tak boleh access internet langsung. So this is training yang kita patut buat lah. Okay, so saya rasa sedikit lagi. Okay, yang ni saya rasa saya nak share sikit lah, tapi saya tak mau banyak. Sebab slide ni saya akan tengok dengan Dr. Pujia.
termasuk SLT dan sebagainya, tetapi ini itu adalah satu lagi sesi yang teknikal yang berdasarkan case study. Tapi hari ini sesi kita more in kita katakan more in the concept level and all the thing. Okay. Di sini saya nak tengok sedikit berkaitan dengan, of course kita kena come out dengan cost linear outcome to solve the problem, tengok C berapa dan sebagainya, dan kita kena tengok learning outcome cluster. C A ni adalah belum taksonomi, level kita. Dia ada C ataupun efektif ataupun psikomotor. Kalau C, C1 sampai C6. A, A1 sampai A5. P, P1 sampai P7 kan. So itu level kognitif, efektif dengan psikomotor. Tetapi dalam MQA 2.0 dia ada satu lagi kita nak menilai. Yang 5 cluster dan 11 learning outcome domain tu. LOC, learning outcome domain yang learning outcome cluster. Contohnya learning outcome cluster 1 adalah knowledge and understand. Learning outcome cluster adalah yang kedua adalah kognitif. Yang kita tengok trace daripada belum C3 sampai C6. Lepas tu practical learning outcome cluster kita panggilkan 3A dan sebagainya. So benda ni kita kena decide. Bila kita decide ini barulah kita tengok topik mana yang based on that topik, that learning outcome cluster dengan that CLO. Kemudian barulah kita tengok berdasarkan apa teaching method yang sesuai kita bagi. Kalau kita ada 3 jenis teaching method dekat sini, 3 jenis profile student, look like macam kita ada 3 SOW kat sini. Dan different teaching method, yang tu yang susah sikit. Okay. Lepas tu, yang ni kalau contohnya macam ada individu, dia adalah dia punya konsep dan sebagainya. So kalau delivery, how we delivery based on that profile student, delivery macam ni based on that profile student. Lepas tu macam mana kita buat assessment. Biasa yang ni adalah contoh SOW yang kita boleh bincangkan dengan lebih detail nanti, format dia macam ni. Tapi saya tak mau bincang hari ni, kita akan come out dengan next session lah. Sebab saya juga perlu berbincang dengan, kalau boleh kita akan tengok dekat situ more in the group OBE. Kita akan tengok, saya akan mungkin insyaAllah kita akan jemput IPQ dengan mungkin Dr. Hanif contoh dari segi tua kan. Kita akan tengok untuk discussion macam mana kita nak come out the skin of work just for COVID untuk kita nak menjawab kepada audit selepas COVID ni. Okay, yang tu kita kena tengok. Dalam tu mesti ada different type of skin of work dan detail SLT dengan relate dengan CLO dengan learning outcome cluster. Okay. So saya rasa yang tu lah kalimat saya hari ni, dan saya buka untuk discussion lah. So satu lagi saya nak terangkan, kita ada satu lagi next session. Tajuk dia implementing of SOW and SLT based on the case study yang ni saya kata. Tapi untuk kita punya perbincangan hari ni saya tak sentuhkan technical, tetapi saya nak bagi konsep. That's why this is the konsep yang saya rasa Dr. Puja pun dah terang. Saya pun dah masukkan extra knowledge yang Dr. Puja tak cover. Dan mungkin saya boleh tengok satu lagi adalah MPA punya statement. Saya rasa boleh tengok dalam UTHC Desk, di mana dia letakkan di situ pensyarah boleh berdasarkan kredibiliti boleh ubah berdasarkan assessment. Lepas tu kalau dia letak 70%, 80% SLT, saya tak mau SLT ataupun yang ni saya tak mau bincang, yang tu kita akan bawa next session. So tetapi yang penting apa yang kita buat perubahan daripada 27 April sampai kepada ni yang berbaki pengajaran yang separuh lagi, yang tu kita kena dokumentkan dengan jelas, termasuk skill of work, SLT, pengajaran dan profile student. Yang ni lah kita kena, bila keadaan kembali normal, of course kita akan come out dengan normal OBE, tetapi evidence ni lah yang semua school ataupun semua pensyarah kena simpan sebelum kita mula mengajar 27 April. That's why sekarang ni kita baru 6 April, kita ada lebih kurang 20 hari lagi. Kita perlu ready dari segi skin of work, bahan pengajaran, identify the profile, semua sekali kita kena buat. Dan bila sampai 27 hari bulan, kita execute apa yang kita buat dan kita simpan evidence. Okay. So saya rasa yang itulah yang yang saya boleh share hari ni. Dan insyaAllah saya rasa Dr. Izzuan ataupun group akan come out satu lagi next session, implementing of SOW and SLT based on the case study. Yang ni yang enhance daripada tadi, kita tak tengok konsep, kita terus kepada case study. Yang kita akan tengok case by case, macam mana kita nak tengok lab punya student. Yang ada student ni ada jenis yang assessment yang perlu lab. Contohnya macam saya bagi contoh macam case hospitality
yang STEM, di mana salah satu assessmentnya adalah based on the lab ataupun dia kena memasak, nak tunjuk macam mana dia masak dan sebagainya. Ini practical. So kes macam ni kita tengok macam mana kita nak handle SAT ataupun yang ni, ataupun kita tengok macam mana kita nak tengok take home exam, what is the process dan sebagainya, ataupun kita tengok dari segi macam mana kita nak buat pentadsiran communication dan sebagainya. Yang ni saya rasa kita akan tengok detail lah, based case on the case lah. Okay. So saya rasa itu je lah yang saya boleh share hari ni, dan kita buka kepada FAQ. Okay, Dr. Izan boleh call untuk FAQ, ataupun bukan setakat FAQ, saya minta grup-grup OBE ataupun mungkin pakar-pakar dalam ni boleh bagi pandangan yang lain untuk kita baiki lagi skin of word dan sebagainya lah. So saya harap kita sama-sama menyokong lah. Assalamualaikum Dr. Syabani. Ya, waalaikumsalam. Sorry for disturbing you. Can you just summarize the second last slide in English? So you can see that this one is something like this one I focus more in the online learning only. You can see that we have 3 types of the student, isn't it? The first student, you can see that they can fully access the internet. That means we can see the good internet access. Okay. The second student is the moderate internet access. Looks like maybe they can use SMS, WhatsApp only, but they cannot come something like the the student cannot use the WebEx and all the things. And number 3, the student maybe the student cannot access the internet, cannot totally 100% cannot access any internet, or I think that type of online learning method is not suitable for that one. Okay, this one maybe I can focus more in the good access internet, or moderate. I can call it the moderate. Okay, this is we call it the virtual learning. We call it virtual learning. Something like this is the method that we replace the traditional classroom. Traditional classroom looks like I'm in front. After that, we have 20 or 30 students in one classroom. So we deliver face to face. We can see the WebEx or webinar or Zoom or just give the audio only is something like what I am doing now. Yeah. I'm in my place. After that, the student in their place. This is, we can call it the virtual classroom. So, and we can see this is the synchronous. Synchronous means real time. Okay, this is number 1. Number 2 is the we can use a tool also. We call it, this is the discussion forum. After that, we ask the student to present, to debate. After that, we give the consultation. But this is more in delivery, give the knowledge. But this one more in the forum, more in the collaboration, discussion. So, but that discussion based on the real time or synchronous. Is it okay, this one? You can use any tool, but make sure that the tool is this one using online. That means, of course, you need to access the internet. Okay, you can use anything. Maybe you WebEx also you can do this one. I can say this one maybe the student, the lecturer give the talk, but this one the student and the lecturer discuss. This one the lecturer give the talk, give the lecture to the student, this part. But this one more in the collaboration happen here. Okay. So another one, this is I can say maybe we focus more in the more in the assessment, formative assessment. We use a Kahoot, give the exercise. After that, give the answer. We can use any tool there, not only the Padlet or the thing. We can use. Okay, I can say one more thing is the online. I think Dr. Faizal mentioned just now, more in the online learning. Do the MCQ there. Multiple choice, but online. This is the method that UMIT we give something like the platform. After that, give the assessment, and the student can answer the question online, at the same time. After that, maybe start 10 o'clock, finish 2 o'clock, or finish 12 o'clock, 2 hours. This is online. After 2 o'clock or 12 o'clock, the system will close. This is the method. They call it the synchronous. I can conclude this one based on the something like the real time. Okay, the second one is not real time. Not real time, that means you have the platform. Okay, you have the platform. For example, our platform is UUM online learning, Moodle platform. So that means
you can put the video in the platform. After that, ask the student to see. After that, to study your material. After that, they can understand without synchronous. That means they can learn with their own time, anywhere, anytime, So maybe student A, they learn 2 o'clock in the morning. And another student, maybe they learn another day, So this is we put the material. After that, the student can, can access all the material anytime, anywhere. Maybe not the lecturer not in the real time with the student. Okay. The second one is something like this also. This one, the student, the lecturer, real time with the student. But this one, collaboration also. But maybe they give something like the assessment or the activity. After that, the student give back the activity, So this is not in the real time. At the same time, this is the assessment, something like this. But this is not the real time assessment, but using the online learning. Maybe this one, they can give the email, They can give something like the forum. The online learning give something like the assessment or the quiz, Then the student should answer, not in the real time. Maybe they give maybe 1 week, or 2 weeks, something like that. Is it okay, Dr. What? Dr. Yusuf, thank you very much, Doctor. Dr. Yusuf, okay? Any Yes, other question? Okay, is it clear, that's Dr. Yusuf? very clear. Thank you very much, Okay, Doctor. thank you. Okay, any question? So I need the something like the discussion. Maybe somebody want to give something like the idea, what we need to discuss, or any creative idea, maybe we can share, especially in the SOW. Pokok ada pakar dekat sini yang boleh share experience yang ada buat, ataupun sama-sama lah kita tengok, mungkin kita akan come out dengan garis panduan untuk SOW yang lebih detail lagi lah. Okay, mohon pandangan yang lain. Ada lagi tak? Okay. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ni mungkin soalan saya yang terakhir kot. Saya nak clear satu benda. Sebab kalau ikutkan tadi, kita ada 3 jenis SOW. Kan? Betul. Berdasarkan kepada mudah ataupun tak student tu untuk capai internet. Katakanlah ada student yang boleh capai internet dengan elok dan ada yang tak boleh. So adakah untuk student yang boleh capai tu dia ada SOW dia yang tersendiri, dan yang tak boleh capai tu dia ada SOW dia yang lain. Maknanya nanti kita akan ada beberapa bentuk SOW untuk pelajar yang berbeza tahap capaian internet dia. Okey. Jawapan saya macam ni. Okey, untuk kelas saya, saya dah bagi tahu dah. Saya ada lebih kurang 10 ke 15 student. Okey. Saya dah tengok profil student saya. Saya dah discuss dengan all the students, saya discuss. Macam kes saya, semua boleh capai internet dalam good. That means saya cuma ada satu SOW saja. So I only have one SOW saja. Okay. Tetapi kalau macam kes Dr. Faizal, for example, Dr. Faizal tengok dalam kelas tu ada 30 orang, 20 orang ada boleh capai good internet, dan 10 orang boleh capai moderate internet. Looks like Dr. Faizal kena ada 2 SOW. Okay. Tetapi kalau worst case, clear. Kalau worst case, dia ada 3 jenis tu. Dia kena ada SOW untuk good, moderate dengan yang remote tu, yang kena bagi bahan mengajar dan sebagainya lah. Itu worst case lah. Kalau ada seorang dua tu, my personal opinion, suruh dia Google khusus. Bukan Google program, Google khusus. Saya tak tahulah kalau program. Ada satu lagi, dia bukan based on that one. Kita tengok nature of the khusus kita. Kalau khusus kita macam khusus kita yang memang perlukan face to face. Contohnya macam saya tak tahu, kalau yang macam nak menyanyi tu kita boleh record kan. Yang nak tengok engineering, for example, yang memang kita nak tengok face to face, for example. Itu tak boleh dipresentkan dalam bentuk dalam bentuk online, tak ada present. Kalau kita tengok dia buat video pun tak boleh mencapai tahap kita. Kes-kes macam tu memang betul-betul dia kena datang face to face assessment depan kita. Yang tu pun saya rasa kita kena buat kategori yang ketiga tu lah. Nak ada tak ada SOW based on the nature of kita punya khusus. Not that's why yang Datuk Saleh kata one size cannot fit all tu. Okay? That's why masa pengajar, that's why saya kata masa COVID ni, walaupun kita cuti kan, tetapi sebenarnya tanggungjawab pensyarah adalah lebih tinggi lagi, sebab kita kena tengok dalam masa 12 minggu ni, itulah
exercise yang kita buat masa cuti ni lah. Okay, menjawab soalan saya Dr. Faizal. Ya, menjawab. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum doktor. Ya. Kalau macam kita dah buat student profile, let's say kita ada 3 kategori. Okay. Tapi after kita dah buat, dah start semester baru, dah start semester tu, kita dah buat macam kelas, contoh kita ada buat online, lepas tu kita buat asynchronous, tapi macam lepas tu student buat feedback, mereka prefer yang mana. So boleh tak kita macam ikut apa yang student preference? Okay, so actually that's why masa kita buat profile kita, macam saya dah tahu dah, kalau misalnya kita ada 20 orang, kita dah letakkan segmen-segmen macam tu lah. Okay, bagi saya, dia boleh, sebenarnya that's why saya kata sekarang ni kita based on the good internet punya access. Tapi kalau saya tengok, saya dah bincang dengan Dr. Pujia sebelum ni, sebenarnya walaupun kita bukan keadaan sekarang ni, kita kena understand the learner. That means learner ni walaupun bukan bentuk COVID, dia punya penerimaannya tu different. Ada yang suka dengar video, ada yang suka audio dan sebagainya. Sebenarnya dia depend kepada student tu macam mana dia nak buat benda tu. Tetapi biasanya kita tak design lah syllabus ataupun SOW macam tu. Kita one for all kita design. Okey, tetapi kalau dalam kes ni kita dah design 3, bagi saya dia depend lah dekat mana yang dia nak pilih sendiri yang sesuai untuk dia. Kadang-kadang walaupun dia ada good access internet, tapi dia lebih suka lagi, dia menyatakan student tu, kalau saya nak menerima pembelajaran through moderate, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, so saya lebih suka itu. Dan bila keadaan tu saya punya CLO, saya punya kefahaman adalah lebih tinggi lagi, dia boleh pilih lah yang the second one, tak semestinya dia pilih kepada yang first one. That's mean kita 3 kategori, up to the student, dia nak pilih yang mana satu, dan tetapi make sure that learning outcome yang student terima tu mestilah yang terbaik untuk dia. Okay doktor, this is my opinion lah. Okay, thank you. Okay, ada any komen lagi tak? Ada daripada universiti lain tak? Daripada grup magnetik ataupun grup kita kat sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Dr. Farah. Okey, saya Dr. Hanani dari SLCP. Okey. Saya untuk kursus falsafah dan isu semasa memang subjek MPU lah Dr. Syah. PU tu apa tak? MPU. Oh, MPU, yes. Subjek falsafah dan isu semasa merupakan subjek barulah semester ni kan? Faham, yes. Okay, baru ni kami ada buat survey lah untuk seramai 2,241 pelajar keseluruhan yang ambil subjek ni. Okey. Daripada survey tu kami buat secara semua kelas lah, semua pensyarah. 2,037 orang yang jawab survey. Daripada situ internet dia 324 orang teruk. Jadi memang kami kena fikirkan banyak perkara lah. SOW mungkin akan pergi 2 untuk subjek yang ramai kelas, ramai student. So yang ni saya jawab ni tak official lagi ya. Tapi konsepnya begini. Dari segi delivery ataupun pengajaran, so kita boleh buat 3 jenis pengajaran. Satu cara online, satu cara cara moderate tadi, satu lagi cara yang worst bukan tu worst, kita kena post lah bahan tu. Kalau nak buat juga ODL masuk post tu, kita kena post thumb drive sebab dia memang tak access apa. Kita tahu alamat dia, bagi post dan sebagainya lah. Yang tu adalah 3 jenis pembelajaran. Tetapi kalau dalam kes macam ni untuk student assessment, kita kena ambil satu saja yang terendah. Yang terendah ni that's me yang paling lower sekali lah. So saya rasa this is my personal opinion. Walau bagaimanapun, saya rasa universiti, especially UUM, akan come out satu garis panduan pentaksiran yang diketuai oleh Pronora, dan kita akan bincang detail yang ni. Macam mana keadaan tu, apa yang kita nak buat dengan benda tu lah. Yang ni saya rasa pensyarah-pensyarah UUM nanti saya rasa dalam masa seminggu, saya tak tahulah. Bila kita come out dengan garis panduan, yang tu garis panduan tu dapat menjelaskan apa yang ditanya oleh Dr. Hanani tadi kan, daripada SLCP tadi. Ya, betul. Okey, menjawab soalan saya tak? Ya, insya-Allah nanti kami tunggu session lah.
Tapi konsepnya kita ambil assessment is the lowest one. Pentaksiran berbagai tetapi assessment is the lowest. Tidak fair lah kepada, kalau kita bagi online assessment, budak yang yang remote tu tak boleh buat online assessment, jadi takkan masa dia kosong. Baik. So something like that lah. Okay. Baik doktor, terima kasih. Okay, ada lagi? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, saya ada soalan sikit. Macam ni, sebab saya dah buat survey dalam kelas saya yang 59 orang. Daripada 59 orang tu, 9 orang memang tak dapat dihubungi. Oh, okey. So apa yang patut saya buat? Okey, terima kasih. Okey, 9 orang tak dapat dihubungi. That's why saya rasa dalam dia bukan setakat 9 orang. Kalau tengok survey tadi ni, saya rasa dalam survey tu, dalam kita survey 9,000 lah. Kalau asal survey lah, dalam beribu-ribu juga tak dapat dihubungi lah. Okay. So, adakah kelas itu boleh berjalan kalau tak dapat? Tapi that's why saya kata, kalau kita tengok kita, bila kelas tu nak berjalan, the student should contact kita lah. Okay. Kalau sekarang ni memang tak dapat dihubungi, tetapi bila 27 April dan student kita dah bagi through announcement, that means student tu dia perlu contact kita lah yang tak dapat dihubungi. Dan kalau kes macam tu, kita kena ready lah SOW untuk 3 kes lah. That means 3 jenis yang SOW yang remote tu lah. Tak dapat dihubungi ni maksud dia, tak dapat dihubungi mungkin dia good internet tapi dia tak mau jawab. Ada kemungkinan lah juga. Okay, dari segi kita as a lecturer, kalau kes macam tu, we should prepare the 3 type of the SOW tersebut. Walaupun maksudnya 3 SOW yang berasingan. Of course lah, dia satu kursus SOW ni jangan cover daripada topik 1 sampai minggu tu. Yang minggu yang lama-lama tu tak payahlah, minggu yang kita dah settle janganlah. Kita nak buat SOW minggu MCO yang balance kan? Minggu yang balance. Kita katakan minggu yang balance untuk A192 tu. Minggu yang lepas tu biarlah SOW yang lama, OBE punya SOW lah. Ni minggu yang balance tu. Saya rasa topiknya mungkin ada lagi 5 topik tak siap lagi, ataupun 6 topik. Kita ada contohnya ada 12 topik contohnya. Mungkin 6 dah siap, 6 lagi tak siap topik tu kan. That topik tu kita tak, mungkin kita SOW kita tak buat based on the topik 6 lagi, kita buat based on modular. Satu CLO. Maksudnya 3 jenis SOW based on the SOW. Kita tahap angkungkan sekali. Yang tu saya tak tahulah, yang tu kena bincang detail macam mana kita letak kita punya topik-topik pengajaran lah. Ada juga lecturer yang tak based on CLO, ada yang based on topik, based on the week, macam-macam lah. Yang tu kena tengok detail. That's why yang ni kita akan bincang dalam technical nanti, dalam satu lagi session. Okey, menjawab soalan saya. Okey, Dr. Syabani, saya nak tanya. Okey. Dr. Jamilah. Dr. Syabani, saya Normala from STEM, Tourism Hospitality. Okey, saya ada 2 soalan. Tadi katanya untuk yang team kitchen, restoran, kita akan buat meeting lain kan? Betul? Yes, yang tu kita akan meeting tu maksudnya. That's why kata hari ni kita bagi konsep. Dia ada satu lagi session kita based on the case study yang kita buat macam ni juga, tapi kita akan tunjuk case study kitchen macam mana ni, macam mana SAT ni, macam mana buat take home exam. This is another session yang kita harap kita boleh deliver before 27 April ni. Maksudnya training kena faham sebelum kita nak mengajar 27 kan. Ada 20 hari ni sebelum tu kita ni. Okey, untuk kitchen saya nak komen sikit dari segi assessment for example kan. Assessment dalam kitchen tu contohnya bila kita buat rubrik untuk kita bagi rubrik dia nak masak sedap tak sedap dan sebagainya, maybe one of the criteria maybe kita minta jiran kita, macam selalu Dr. Puja kata, jiran kita tolong assess masakan kita dan sebagainya. Contoh, this is the very technical thing lah yang kita tengok. Tak semestinya lecturer saja boleh assess student ataupun dan sebagainya, tapi kita kena tengok validity, reliable dan sebagainya lah, fairness dan sebagainya lah. Okey, doktor. Okey, untuk nombor 2, tadi doktor ada cakap pasal ambil yang terendah, assessment yang terendah, saya tak faham. Okey, dia macam ni. Dalam pengajaran kita ada 3 grup. Satu online, satu moderate, satu lagi yang remote tu yang bagi. Okey, langsung online tak dapat. Ni, online ni macam saya buat sekarang ni good lah, maksud dia saya bagi Webex dan sebagainya, is okay. Pengajaran yang kedua berdasarkan CLO tu adalah moderate. Moderate ni kalau tak dapat juga saya boleh SMS, saya boleh email kan, Eli boleh dapat email kan. Bentuk pengajaran macam tu. Yang ketiga ni remote. Itu dalam bentuk pengajaran.
Tetapi yang saya tengok yang the lowest tu adalah bentuk pentaksiran. Ni kita ambil contoh pentaksiran final exam ataupun kita bagi satu pentaksiran yang pentaksiran untuk semua student yang kena jawab. Pentaksiran tu adalah design pentaksiran tu make sure that yang budak yang paling lower sekali boleh access dan boleh jawab. Contohnya tidak ada kita bagi online assessment ataupun online quiz, tetapi budak yang remote yang tak boleh dapat dia tak boleh jawab lah. This is not fair to the student. That's why saya kata bila kita design pentaksiran, make sure kita design yang semua boleh jawab tetapi fair dia punya ni. Tapi make sure that dia menjawab CLO dengan learning outcome cluster yang kita bincang lah. Jangan tersasar daripada benda tu lah. Okay, alright, thank you. Okay, ada soalan lagi? Ataupun nak bagi pandangan yang lain? So kalau tak ada, saya ucap terima kasih dan saya rasa sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kita tengok kita punya objektif saya come up dengan kita punya linear outcome training kita ni. So basically saya ada dua saja. Nombor satu, apa yang saya jelaskan tadi, saya identify the teaching and learning environment. Dekat situ saya tegangkan apa kita punya kalender akademik, macam mana universiti lain punya kalender akademik, apa ketetapan kita dah buat remote learning, apa itu maksud remote learning. After that, apa yang kita buat? Kita boleh buat anything dalam pentaksiran, dalam pengajaran, tetapi universiti kita meletakkan no face to face. Okay, ini dalam senat lah. So that's why kita buat anything lah, tapi tak boleh kita buat assessment dengan pengajaran face to face yang bersemuka dengan lecturer di dalam lah. So kalau macam ni saya rasa tak sesuai lah sebab kita pakai remote learning. Yang mana yang kita tengok yang ni buat face to face kan, that's mean universiti ni mengharapkan student balik dan dia buat macam normal lah. Tapi kita untuk menghabiskan baki A19 lebih kurang 6 minggu tu, kalau boleh kita settlekan yang dulu dengan no face to face. Bila come out the new semester tu, yang tu kita akan buat lain lah. Yang garis pandang yang kita buat ni just for the COVID-19 only. Okay. So dalam masa yang sama juga saya menerangkan ada guideline kita ikut dan sebagainya. Kita kena faham lecturer punya readiness, not only the lecturer, the student readiness. Kena tengok untuk kita buat SOW dan ini adalah metod-metodnya. Dan last kali saya rasa dalam kita punya ni kita perlu redesign scheme of work. Okay, dekat sini saya cuma letakkan as the concept only. Dan saya mengharapkan ada satu lagi sesi yang kita based on the case study yang kita akan detailkan. So nanti with the concept kita akan terus kepada case study dan ada satu bengkel selama 2 jam lah. Di sini banyak collaboration. Mungkin kita akan buat exercise dan sebagainya lah. Okay. Jadi saya harap this bengkel dapat manfaat kepada semua dan saya juga mengharapkan pakar-pakar ataupun di kalangan kita yang dapat menyumbang idea yang sama-sama kita boleh memperbaiki, especially dalam topik delivery dengan merangkakan scheme of work ni, kita harap sangatlah untuk menyumbang. Dalam masa yang sama juga UTAC juga menjemputlah kalau ada kepakaran dan sebagainya, boleh bincang dengan staff saya, especially Dr. Izzuan dengan Dr. Hafniza. Kalau nak buat satu slot untuk nak cakap something like 1 jam, 2 jam, saya mengalu-alukan lah. Jadi kita boleh share the experience dan sebagainya lah. Jadi saya harap kita berhenti dekat sini dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sama-sama kita berkongsi ilmu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Shah? Ya. Nak tanya satu, teringat tak Sat? Prof. Rosna. Okey, tak apa, yang dah keluar tak apalah. Okay. Apa ni tadi you mention ada 3 SOW. Okay. You mean satu SOW tapi 3 different activities ataupun learning aids untuk different students kot? Based on the accessibility, itu tak? Satu kursus ada 3 SOW. Satu kursus, kalau kursus saya macam Advanced Database Design, dia ada SOW, kan SOW dia bentuk dia macam ni. Kalau kita tengok SOW dia, kalau normal SOW, yang ni. Kalau kita boleh besarkan. Yang ini. Okay. So yang ni adalah untuk satu ni, kalau yang ni adalah SOW untuk UMI. Dia memang satu, semua student akan pakai yang macam ni. Okay. Tetapi kalau misal kursus tu, dia ada SOW, kalau ada 3 type of the student, SOW ni kalau student yang macam ni, this topic or this modular topic, yang ni dia punya. Kalau student yang nombor 2, dia come out, dia punya teaching method kalau tengok macam ni lah. Kalau tengok
dalam tu dia buat penggayaan yang lain. Dia tak bagi, kalau satu student ni mungkin Webex dan sebagainya. Satu student Webex ni pengajaran dia cara Webex, tapi student yang lain mungkin pengajaran dia cara WhatsApp dan sebagainya ataupun Telegram. That means dia ada satu kursus ada 3 type of the SOW kalaulah student profile dia menunjukkan macam tu. Maksud I, okay, kalau you tengok kolom tu, week 1, topik dia introduction. Tapi methods dia yang bahagian tengah, activities tu, saya ingat you can boleh diversify A atau B atau C, depending on the accessibility. Jadi takkan lecturer nak buat 14 kali 3, kalaulah dia ada 3 kategori lah. Okay. So, topik ni pun kita akan bincang dengan lebih detail. Bila kita buat sekarang ni, SOW kita based on the week kan. Tetapi bila kita buat dalam COVID ni, kita tak semestinya kita susun by week, kita susun by modular. That means, ada juga yang kita susun by CLO. That means ada 3 kolom tu saja. That's why saya kata yang ni kita akan bincangkan dengan next session. So, dia ada banyak idea lah. Boleh juga kita buat. Tapi that's why ada juga yang kita, bila kita buat modular, dia punya kaedah pengajaran dia cara modular. Kalau kita buat macam ni, that means dia ada 3 ke belakang. That means pengajaran dia tak boleh variety. Modular ni maksud dia based on the CLO. Mengajar, ada juga mengajar based on topik, ada juga mengajar based on the weeks. Dia tengok macam tu lah. Tak apalah, I just want to give a suggestion, not for discussion lah, suggestion supaya yang kalau sebab dia punya whatever modular ke topical ke, I think the objective is the same, the CLO for each session or the learning outcome for each session is the same, cuma we vary the activities je, the teaching aids ke activities kita vary kat situ. If you have the internet access, okay, we can go online, otherwise you can download the whatever. So in terms of achievement, dia punya learning outcome achieved is the same throughout whatever. Correct. So tak payahlah sampai 3 tu, cuma vary, you differentiate through dia punya activity saja. Saya rasa yang tu more in the format lah. That means kita ada format, tapi make sure apa yang kita cakap tu ada lah. Ataupun 12 dan sebagainya. Tak apa, yang tu kita akan bincang detail dalam topik yang ni. That's why saya topik yang next session ni. Jadi saya rasa dalam case study sampai detail lah. Yang ni. Sebenarnya kita ada format nanti. Kita akan come up dengan format, kita akan bincang dengan group OBE dan apakah format ni lah kita kena bersetuju dengan IPQ dan sebagainya untuk penilaian. So saya rasa kita akan come up dengan satu format yang macam Prof. Rosna kata, maybe kita follow apa yang dia ada berbagai format. Kita follow yang Prof. Rosna, tapi make sure that everything should come with the course learning outcome dengan learning outcome cluster. Okay, Prof. Rosna. Okay. So, finalize, yang saya kata ni not finalize. Kita kena ada satu lagi meeting dengan GOBE dan kita akan finalize. Sebab benda yang kita akan tengok juga dengan pandangan unit SWOR dengan pandangan IPQ. Sebab dia orang ni dia yang akan kita dokumenkan dia punya SOW ni ataupun SAT yang time COVID ni untuk kita bentangkan selepas pada nanti. This is the evidence yang kalau kita tengok dalam MPA, universiti mesti melaksanakan satu prosedur yang jelas dalam time ni yang kita untuk berjawab balik kepada panel penilai selepas COVID sampai ada. That's why yang ni very open. Kita boleh buat macam-macam template, format dan sebagainya lah. Okay, Prof. Rosna. Okay, setuju. Okay, thank you. So, ramai dah keluar lagi, mungkin nak discuss lagi ke? Dekat tu je ke? Ada type dekat chat tu apa yang maksud tu. Okay. Alright. Saya rasa kalau tak ada dekat tu lah. Okay. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.